doktor saya tiap-tiap minggu pada hujung minggu akan berlari di stadium. Jadi hari ni tak nampak pula. Dan sebagaimana Abang Man kita, okay, katanya nak berlari hari ni, saya tak jumpa pula. Okey, macam mana pun kesihatan kita penting dalam apa-apa yang kita buat. Contoh, pagi tadi saya teringat masa saya berlari di stadium. Clear semua suara saya? Okey. Masa saya berlari di stadium tadi, saya tengok macam apa daripada belakang lah saya nampak. Nanti saya kongsi gambar. Saya tengok pagi tadi saya awal sikit. Jadi ramai yang ada di stadium tu berlari. Okey, bila saya nampak tu saya try to relate dengan bagaimana kita nak kita sertai anatomi dan bagaimana kita nak berlari. Bagaimana kita nak mencapai kejayaan. Saya tengok tadi macam tu juga. Pasal sebelum ni ada yang kata kalau kita masuk anatomi ni macam highway. Okey, kita mungkin ada kereta laju, kereta perlahan dan sebagainya lah. Tapi hari ni saya relate dengan kesihatan kita, dengan kita berniaga dengan anatomi dan bagaimana kita nak jalankan perniagaan ni. Macam tadi di stadium dia track kan, track larian tu, okay? Ada yang berlari, ada yang laju, ada yang perlahan, berjalan kaki dan saya try to relate dengan apa yang kita nak buat dalam anatomi. Matlamat utama semua yang ada di stadium tadi, stadium tu umpama syarikat anatomi matlamat utama tu semua akan masuk ke dalam stadium. Okey, matlamat utama yang peserta-peserta di dalam stadium tu dia ingin kesihatan. Itu penting. Pasal kesihatan ni bagi saya amat penting dan saya suka kongsi dengan siapa-siapa yang saya jumpa berkaitan dengan tangga kehidupan kita. Okey. Dan dekat situ saya nampak ada golongan yang berusia, ada yang muda. Yang muda akan lari laju. Okey. Macam saya dalam lingkungan 50-an tu mungkin lambat sikit, ambil masa untuk berlari 5 kilometer tu hampir dalam 50 minit. Jadi 1 kilometer lebih kurang 10 minit untuk saya dapat. Okey, dari situ kita tengok bila kita join anatomi, okay, matlamat utama kita untuk kejayaan, itu utama kita lah untuk mendapat pendapatan dan dalam masa yang sama kita menolong kawan-kawan kita. Tetapi tanpa kesihatan, kita mungkin tak akan dapat apa yang kita nak capai nanti. Itu yang saya suka kongsi bila saya kongsi tangga kehidupan. Okey, mungkin siapa yang dah berusia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, mungkin Prof Amin, Prof Muhyiddin, Tuan Amin, mungkin usia tu dalam lingkungan itulah 40 tahun ke atas. Saya tak nak cakap 50 atau 60 tahun. 40 tahun ke atas. Kenapa 40 tahun ke atas ni penting? Pasal itu yang menentukan sama ada kita sihat atau kita akan berjaya dalam perniagaan kita ataupun kita selalu pergi ke klinik, prestasi menurun disebabkan oleh kesihatan yang tak dijaga. Dan sebelum kita mencecah umur 40 tahun tu, yang ini yang penting, 30 ke 40 tahun. Sebagaimana yang saya kongsi sebelum ni, awal 30 tahun, proses penuaan, proses sel-sel badan kita mula menua, mula proses tua. Jangan anggap kita akan muda selalu. Okey, ini penting. Dan penyakit, kebanyakan statistik menyatakan penyakit NCD, non-communicable diseases, penyakit yang tak jangkit, yang kita biasa dengar penyakit kronik, itu yang penting. Dalam usia 30-40 tahun ni kita kena sedar yang penyakit ini akan berlaku dalam lingkungan usia ni. Sama ada ia cepat atau lambat berdasarkan kepada gaya hidup kita, apa yang kita makan. Jadi bila kita nak berniaga, saya suka kata kepada siapa-siapa yang datang ke center saya cakap
saya akan tunjuk carta ni dan saya beritahu. Kalau kita berjumpa dengan klien, kita jangan tanya jangan tanya umur dia. Kadang-kadang orang perempuan ni bila kita tanya umur, dia marah sikit. Okey, kita cuma tanya lingkungan umur, dalam lingkungan berapa. Okey, dalam 30 ke 40-an ke 40 ke 50-an. Okey, kita tanya dan kita cuba relate kesihatan mereka dengan apa yang mereka buat. Macam kalau katakan mereka usia dalam 20, 30 ke 40 tahun, kita beritahu tentang penyakit darah tinggi, kencing manis. Okey, minggu lepas saya cakap tentang darah tinggi dengan kencing manis. Minggu ni saya akan sambung sikit tentang darah tinggi, bukan teori ya, Q&A dan sedikit berkaitan dengan kencing manis. Dan mereka yang dalam usia 30 ke 40 tahun atau 20 ke 40 tahun ni, okay, bila kita jumpa mereka, kita tanya mereka, adakah ibu bapa mereka mempunyai penyakit darah tinggi atau kencing manis? Okey, kalau katakan mereka jawab ya dan kita bagi nasihatkan kat mereka, katakan kat mereka, okey, kemungkinan anda mendapat kencing manis atau darah tinggi risikonya tinggi kerana dua penyakit ni ada kaitan dengan genetik. Okey. Saya harap semua faham berkaitan dengan darah tinggi dengan kencing manis. Jadi bila kita bukan nak takutkan golongan 20 ke 40 tahun, tapi kita nak bagi kesedaran mereka. Okey, kalau katakan biasanya mereka lebih kepada kerjaya, lebih kepada belajar dan kurang kepada aktiviti gaya hidup sihat. Terutamanya makanan. Makanan kadang-kadang ramai yang skip, ramai yang ambil fast food, makanan-makanan ringan, okey, dan dekat situ yang membawa kepada amalan gaya hidup tidak sihat. Jadi dekat situlah kita kena introduce suplemen, okey, yang ada dekat Atomy ni, macam Hemohim. Saya selalu promote Hemohim kerana Hemohim so far berdasarkan kepada kajian. Saya suka Hemohim pasal dia berdasarkan kepada kajian. Okey, Hemohim, probiotik. Okey, dua ni at least penting. Dan masa COVID ni, vitamin C. Mereka yang nak jaga kulit, nak jaga ni, elok makan vitamin C. Tapi untuk lebih kepada kesihatan, saya biasa suggest probiotik dan Hemohim. Probiotik ni penting pasal kalau sesi sebelum ni berkaitan dengan kanser dan probiotik. Probiotik ni adalah mikrob yang baik yang duduk dalam usus kita yang menentukan gaya hidup kita, menentukan status kesihatan kita. Daripada kecil sampai sekarang, penting probiotik. Okey, itu sebenarnya sedikit kalau kita nak berniaga ataupun kita nak menuju kepada kesihatan yang baik untuk kita lah. Okey, sedikit tentang diabetes. Saya tak nak banyak cakap pasal diabetes. Kalau nak tahu tentang diabetes, kadang-kadang kita pening. Apa sebenarnya diabetes ni? Pasal dia melibatkan satu kompleks penyakit. Okay, banyak faktor-faktor, banyak yang dia stimulate dalam badan kita yang menyebabkan kandungan gula dalam badan kita tinggi. Okay, apa yang penting yang kita perlu tahu tentang diabetes ni? Okay, diabetes atau bahasa Melayu kata kencing manis. Okay, ia melibatkan penyakit kandungan gula yang tinggi dalam badan. Itu je lah yang perlu kita tahu. Kalau kita baca dekat sini sindrom metabolism, apa pula benda perkataan tu. Perkataan tu melibatkan tindak balas dalam badan kita dan hyperglycemia. Hyperglycemia ni terminologi bila gula dalam darah kita tinggi. Okey, yang penting untuk hari ni kita belajar sikit tentang diabetes ni. Apabila kandungan gula dalam badan kita, dalam darah, bukan badan
dalam darah meningkat daripada normal. Itu yang kita kena tahu. Dan kita perlu tahu apa yang kontrol kandungan gula ni. Biasanya hormon insulin. Kalau kita pernah dengar, kalau ada yang pesakit-pesakit yang kena cucuk tu, dia cucuk insulin ke dalam badan kita. Okay, dia cucuk pakai syringe yang kecil ya. Dia cucuk dekat kulit. Itu adalah ubat insulin. Insulin ni adalah hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas dalam badan kita. Dekat usus tu ada organ pankreas, dia yang mengeluarkan hormon insulin. Dan hormon insulin ni yang menentukan kandungan gula dalam badan kita. Okey, itu berkaitan dengan diabetes, dengan hormon. Okey, hormon ni, insulin ni, dia bertindak dekat sel, dekat otak kita, kat mana-mana. Kalau katakan contoh, kalau kita macam kekurangan gula, bila kita nak belajar ke apa, kita rasa letih, otak kita tak berfungsi. Dan pada masa tu, otak kita memerlukan gula. Tapi disebabkan kencing manis ni, otak ni tak dapat memproses, memasukkan gula ke dalam sel-sel otak. Dekat situlah bila ada kencing manis tu, ia terjadi di situ. Okey, faham Maksudnya tisu kita memerlukan gula. Dan insulin ni dia sebagai perantara untuk gula masuk ke dalam tisu. Dan bila insulin ni tak dapat kontrol kemasukan gula ni, menyebabkan gula akan berlebihan di luar badan, di luar tisu. Itu yang menyebabkan kandungan gula dalam darah kita berlebihan. Pasal dia tak diutilize, dia tak digunakan oleh tisu-tisu badan. Dan banyak penyakit yang menyebabkan pengeluaran insulin. Contoh pengeluaran insulin ni tak cukup. Ada setengah penyakit tu, penyakit diabetes ni, insulin cukup tapi sel-sel tisu tadi yang nak gunakan gula tadi tak dapat memasukkan gula ke dalam tisu. Saya cerita ni nak bagi senang saja kalau boleh, tak ada orang confuse. Jadi badan kita memerlukan gula tapi tak ada macam tisu tadilah. Badan tisu memerlukan gula tapi tak ada insulin tu tak boleh menyebabkan gula tu masuk ke dalam tisu. Jadi gula tak digunakan, bila gula tak digunakan, kandungan gula dalam darah kita meningkat. Itu simple lah yang saya boleh katakan. Kenapa ada setengah tu, kenapa gula dia terlalu tinggi? Sebab dia tak digunakan. Gula dalam darah tinggi sebab dia tak digunakan. Dia tak dapat diproses. Kenapa dia tak dapat diproses? Kemungkinan sebab insulin yang dikeluarkan hormon ni tak berfungsi dengan baik. Itu yang saya katakan tadi. Okey, saya katakan tadi berkaitan dengan insulin, kandungan gula dan tisu. Buat masa ni itu je lah kita perlu tahu. Dan saya nak tambah sikit, kencing manis ni ada dua jenis. Jenis 1 dan jenis 2. Jenis 1 ni biasanya menyebabkan di kalangan kanak-kanak boleh terjadi di mana pankreas, organ tu rosak. Bila organ rosak, dimusnahkan, itu memang kita tak boleh buat apalah. Tapi kebanyakan kes kencing manis ni adalah jenis yang kedua ni. Biasa yang terdapat kalau usia 40 tahun yang tadi saya katakan 30-40 tahun, 40 tahun tu biasanya disebabkan oleh kencing manis type 2, jenis 2. Okey, jenis 2 ni disebabkan oleh ketahanan insulin atau kekurangan pengeluaran insulin. Proses. Itu yang saya kata bila usia 30 tahun ke atas ni, badan-badan kita mula proses penuaan. Dan bila proses penuaan ni tak dikawal, kita tak bagi macam suplemen ke apa-apa,
organ-organ ini akan rosak. Bila organ rosak ni yang menyebabkan penyakit-penyakit. Okey, yang itu yang terjadinya penyakit kencing manis, darah tinggi. Okey. Dan ia boleh saya katakan related, dia berkait rapat dengan apa yang kita makan. Okey. Kalau katakan contoh kereta lah. Kalau kita tak servis kereta, okey, karburator dia, apa-apa semua yang dalam kereta tu akan rosak. Macam tu juga badan kita. Kalau kita tak servis badan kita, servis saya masukkan ni bagi suplemen, macam dalam perniagaan yang selalu Mr. Chan bagi tahu tentang pokok, petani pokok. Bila kita tanam pokok tu, kita tak letak baja, tak letak apa-apa, dia tak akan berkembang, tak akan subur. Macam juga badan kita. Okay? Asyik duk makan benda-benda yang tak elok, menyebabkan organ kita rosak. Okay? Yang ni sebelum saya buka soalan, sebelum kita kena tahu level yang normal, kandungan gula yang normal dalam darah kita. Kebiasaannya dia kalau kita ambil darah, dia dalam mmol per L. Itu milimol per liter. Itu unit yang digunakan untuk mengukur kandungan gula dalam darah. Okay, kebiasaannya 4.1 hingga 6.1. Ini adalah normal range. Normal kandungan gula dalam darah kita. Dan apabila kita berpuasa, bila bacaan dia melebihi 6.1, bermaksud kita kemungkinan akan mendapat kencing manis. Dan bila bacaan macam ni, biasanya kita akan galakkan sama ada kita, kalau pesakit saya galakkan dia kontrol makan dan lepas sebulan cek balik. Kalau masih lagi tinggi, dia kena buat ujian GTT. Kalau ada siapa yang pernah minum air gula tu, minum air gula, lepas tu dia akan cek setiap 30 minit, lepas sejam kandungan gula. Lepas dia nak tengok fungsi organ dalam badan kita, sama ada kita boleh memproses gula yang berlebihan atau tidak. Dan bila kita tak boleh proses gula yang berlebihan ni, itu yang kita cop sebagai kencing manis. Kita dapat kencing manis atau diabetes dan memerlukan ubat. Okey? Faham? Boleh ya? Okey, Caroline, saya rasa itu saja. Sebab sedikit berkaitan dengan kencing manis untuk minggu ni. Dan saya buka untuk kita bincang perbincangan, soalan. Dan kalau boleh, soalan tu jangan terlalu panjang sangat. Kita bagi ruang kepada peserta-peserta yang ada ni untuk menanya soalan. Dan bagaimana, bagi saya bagaimana kita boleh gunakan produk-produk kesihatan ni untuk customer-customer kita. Bagi saya suka rujuk kepada tangga kesihatan, tangga kehidupan ni, dan di mana kita boleh introduce kepada pelanggan-pelanggan kita apa yang perlu diambil, apa yang perlu kita buat dan sebagainya. Okey? Okey, terima kasih Dr. Tajuh. Saya tanya soalan pertama boleh? Boleh. Assalamualaikum, Dr. Tajuh. Saya anak buah saya ada kurang 30 tahun. Dia dah check hospital, dia punya pankreas ada ketumbuhan. Lepas tu dia punya sugar akan turun naik, dan kadang-kadang tak ada langsung sugar dalam badan. So he have to take something to support the sugar lah. Tapi bolehkah dia ambil hemohim untuk, doktor advice dia suruh terus turunkan badan. Badan dia dah obesity. Pasal dia makan banyak, pasal dia tak ada gula dalam badan dia, tambahkan gula makanan lah, ditambahkan gula dengan makanan saja. Tu dia badan dia gemuk. So doktor kata kena reduce dia makanan baru dia boleh buat operation pankreas dia. Boleh tak hemohim bantu pankreas tu di tumbuhannya? Terima kasih, itu saja. Okey, berkaitan dengan pankreas. Okey, pankreas ni organ penting dalam kontrol mengawal kandungan gula dalam badan. Itu yang saya katakan tadi, ada dua jenis
penyakit diabetes type 1 dengan type 2. Okay, type 1 ni bila terjadinya kerosakan kepada pankreas, ada ketumbuhan, okay, ketumbuhan ni kanser lah. Okay, untuk Tuan Amin, anak dia anak okay. Elok ambil hemohim dari segi bagi saya lah, dari segi untuk preparation body dia untuk operation pankreas nanti. Okay, pasal hemohim, kejap lagi saya akan kongsi berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh saintis Korea berkaitan dengan hemohim dan diabetes. Okay, dia bukan saja diabetes, dia memulihkan atau protect organ-organ yang ada dalam badan kita. Okay. Tapi untuk kanser tadi memang kena rawatan di hospital, bukan hemohim saja. Hemohim nanti insyaAllah akan membantu dia dari segi pemulihan, membantu dia untuk preparation untuk preparation badan untuk operation, dan dalam masa yang sama kalau katakan yang penting untuk pesakit ni kandungan gula tu penting. Bila kandungan gula pasal ketumbuhan di pankreas ni akan menyebabkan hormon turun naik, ada kala tinggi, ada kala rendah, dan dia menyebabkan direct kepada efek kepada gula dalam darah. Okay. Kena monitor gula. Bila gula kurang bahaya, dia sama ada dia tinggi atau rendah bahaya. Okey, Tuan Amin. Dr. Tajul, awak nak tengok soalan dari minggu lepas ataupun hari ini punya? Minggu lepas lah kalau minggu lepas. Banyak sangat ke? Ada 4. Okey, kita tengok pada minggu lepas ya. Okey, minggu lepas ada seorang yang bernama Abi, dia tanya kenapa saya makan hemohin tetapi rasa lebih penat dan mengantuk. Dia tak ada darah tinggi. So dia tak tanya sama ada healing crisis apabila makan hemohin. Dia hanya berumur 33 tahun. Okey, berkaitan dengan umur dalam lingkungan 33 tahun. Okey. Bagi saya, kalau katakan dia rasa tak ada tindak balas hemohim, okay, dia cuba, bagi saya lah, kalau saya nasihatkan kepada pesakit ni, cuba berhenti dulu hemohim tu. Cuba berhenti hemohim selama seminggu, okay, dan bandingkan semasa dia mengambil hemohim dan semasa dia tak mengambil hemohim. Sekejap Hello. Salah mana? Okey. Kebiasaannya kalau customer saya tanya macam ni pasal dia rasa tak ada tindak balas kepada badan. Okey. Biasanya saya minta pasien tu berhenti seminggu dulu dan bandingkan semasa dia mengambil hemohim dengan semasa dia tak mengambil hemohim. Dan satu lagi, healing crisis dari sudut perubatan moden, tak ada terminologi healing crisis. Biasanya healing crisis ni kalau kita tengok kepada sejarah-sejarahnya, ia diungkitkan, dikeluarkan oleh mereka yang mengamalkan perubatan tradisional atau perubatan herbal. Okey. Tapi untuk dalam setahun dua ni, terminologi healing crisis ni telah mendapat tempat oleh pengamal-pengamal perubatan moden. Pasal apa? Pasal dia nak tengok tindak balas badan kepada
produk yang kita ambil atau ubat yang kita ambil. Okey, macam saya belajar PhD dalam bidang farmakologi tentang tindak balas ubat oleh badan dan tindak balas badan kepada ubat. Jadi bila ubat tu memasuki badan kita, dia kemungkinan dia ada satu phase di mana dia direct effect kepada sakit kita. Dan satu masa dia ada proses untuk memulihkan kembali. Itu yang healing crisis ni satu terminologi yang dari segi perubatan moden satu terminologi yang diorang tengah mengkaji. Dan bagi saya tengok tindak balas badan kepada ubat dan tindak balas ubat kepada badan. Jadi kalau kata pasien yang berkata dia mengambil hemohim tak ada kesan, okey, boleh cuba metod ni untuk 1 minggu dia ambil hemohim dan untuk minggu berikutnya cuba berhenti untuk 1 minggu. Dan pasal bagi saya badan kita merupakan apa yang kita rasa itu yang efek kepada kesihatan kita. Okey? Minta maaf, ada gangguan sikit. Okey. Okey, soalan seterusnya ialah dari Zila. Dia nak nasihat tentang sakit buah pinggang tahap 2 dan kencing manis. Sama ada boleh makan hemohin dan pomegranate. Okey, berkaitan dengan hemohim, buah pinggang, ada kajian, kejap lagi saya kongsi kajian berkaitan dengan hemohim dan diabetes dan hemohim sebagai protektif organ-organ dan memulihkan kembali organ-organ yang sakit, tisu-tisu yang sakit. Jadi kalau untuk pesakit ni sesuai untuk ambil hemohim dan pomegranate. Pomegranate ni lebih kepada makanan suplemen. Bagi saya nampak hemohim ni sesuai untuk pesakit ni. Okay. Diana adalah pesakit asma dan orang yang pesakit asma dan perokok nak tanya kenapa dia kena makan hemohin. Selepas makan hemohin, asma dia menjadi lebih teruk sampai masuk red zone. Dan dia tanya juga sama ada endometriosis boleh makan hemohin tak? Banyak soalan ni. 2 soalan dari seseorang. Okey, endometriosis sesuai untuk hemohim. Okey, dan berkaitan dengan pengambilan hemohim dan asma atau makin teruk. Okay. Sebab orang tu dia juga perokok. Itu banyak faktor. Saya tak boleh katakan dia ambil hemohim dia menyebabkan asma dia teruk. Pasal kalau kita tengok itu yang kalau pesakit datang ke klinik, biasanya doktor akan tanya bermacam-macam soalan. Okay. Pasal apa? Pasal setengah pesakit tu dia akan kaitkan satu benda kepada penyakit. Dan bagi kita doktor, okay, kita akan kaitkan faktor-faktor lain yang menyebabkan penyakit tersebut makin teruk. Okay, berkaitan dengan penyakit yang isap rokok dan pengambilan hemohim. Okay. Actually 2 benda yang kontras kat sini. Satu, asap rokok itself menyebabkan kemusnahan kepada sel-sel badan, sel-sel dalam lungs dia, dan dalam masa yang sama dia mengambil ubat untuk menyembuhkan. Jadi satu benda yang kontras bagi saya. Satu baik, satu yang menyebabkan penyakit, dan bila dia bergabung, efek dia mungkin yang teruk tu mungkin lebih daripada yang baik. Pasal hemohim ni bukan kalau kita tengok dia punya tindak balas dia bukan ubat. Kalau ubat tu, katakan kita sakit kepala, contoh sakit kepala kita ambil ubat tahan sakit dalam masa 30 hingga 40 minit, sakit kepala atau mungkin awal daripada situ, sakit kepala tu akan hilang. Tetapi kalau kita ambil hemohim ni, dia lebih kepada
penyembuhan sel-sel dan sebagainya. Jadi tindak balas ni ambil masa. Itu yang saya tak boleh katakan kalau ambil himohim dan mereka yang merokok ni menyebabkan asma makin teruk. Kalau pesakit macam ni, saya biasanya nasihatkan dia berhenti dulu himohim. Pasal bagi saya nampak kebaikan lebih daripada keburukan. Okay, kalau katakan dia rasa himohim ni menyebabkan asma teruk sampai ke red zone, okay, elok dia berhenti ambil himohim dan dalam masa yang sama berhenti merokok. Okay, lepas tu. Okay. Okey, seterusnya Puan Zuraida, minggu lepas saya tanya ubat mana yang terbaik makan, sama ada makan losatin ataupun amlodipine untuk kaki bengkak. Dua-dua ubat ni. Ini ubat ubat itu yang dalam saya jawab jugalah pasal ia berkaitan dengan ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi ni kalau kita tengokkan berbagai-bagai jenis ubat yang ada di pasaran. Itu yang saya ada explain, saya ada terangkan, ia bergantung kepada respon individu. Ada yang respon kepada ubat A elok, ada yang respon kepada ubat B elok. Dan berkaitan dengan ubat tadi, untuk kaki bengkak, sebenarnya kaki bengkak ni disebabkan oleh jantung ataupun buah pinggang. Jadi kena cek, kena buat pemeriksaan, kena cek buah pinggang dan satu lagi kena cek jantung. Dan untuk kecutkan untuk kurangkan kaki bengkak tu, jangan berhenti ubat darah tinggi tadi. Maksudnya dua-dua ubat darah tinggi sama, kalau ambil kena ambil, kalau salah satu kita tak boleh pilih berdasarkan kepada sakit kaki tadi. Okey. Puan Zuraida berkata bukan makan ubat itu jadi kaki bengkak. Bukan. Okey, seterusnya soalan hari ini ialah dari Puan Hajit Kaur. Dia berkata dia ada sakit di kedua dia punya pinggul. Hip is pinggul, ya? Ya. Dan ini dia datang dari inflamasi dari muscle yang menekan kepada dia punya nerve. Okay. Sama ada himohim boleh bantu tak? Okey, himohim dari segi keradangan. Biasanya kalau katakan puan tadi, ia lebih kepada keradangan otot dan keradangan sendi-sendi pinggul. Okey, memang dalam kajian himohim elok untuk mengurangkan proses keradangan dalam badan. Jadi sesuai untuk ambil. Bergantung kepada serius penyakit, status penyakit tersebut, okay, dia boleh mengambil 1 paket, 2 paket ataupun 2 paket, maksudnya 1 paket tu sekali ambil, okay, sama ada 2 atau 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari. Okay, bergantung pada penyakit. Bukan ambil sekali 2 atau 3 paket sekali makan. 1 paket. Kadang-kadang saya kena bagi tahu juga, kadang-kadang setengah tu saya cakap 2 paket sehari, dia ambil 2 paket tu sekali makan. Bukan, maksudnya 2 paket sehari atau sama dengan 1 paket pagi atau 1 paket petang. Okey. Okey, dari EP, bagaimana untuk mengetahui sama ada saya ada diabetes dan bagaimana himohim dapat membantu dalam mengawal diabetes? Okey, saya nak share berkaitan dengan kajian pasal soalan ni berkaitan dengan kajian dan diabetes.
Sekejap Sementara itu, sesiapa yang ada soalan lagi masih boleh type di dalam kotak chat. Okey. Berkaitan dengan diabetes, kajian yang dilakukan oleh saintis daripada Korea, okay, dekat sini kita boleh nampak kebanyakan dia daripada university dan satu daripada Research Division for Biotechnology Advanced Radiation Technology Institute. Okey. Ini saya rasa semua familiar. Korea Atomic Energy Research Institute, KERI. Dan saya tahu, semua tahu tentang KERI. Okay. Dia merupakan salah satu institut penyelidikan yang kedua terbesar di dunia selepas NASA. Betul tak? Saya rasa semua tahulah. Okay. Jadi kajian ni dilakukan pada tahun 2014 berkaitan dengan efek hemohim terhadap penyakit diabetes. Okey. Soalan tadi, macam mana kita nak tahu kandungan gula dalam darah badan kita? Okey. Macam mana nak tahu? Kena buat ujian darah. Itu simple. Tetapi bila kandungan gula dalam darah kita tinggi, kita boleh rasa. Macam mana? Okey, kita boleh rasa waktu malam kita rasa dahaga. Kita kerap. Kenapa asyik pergi minum air. Kita rasa lemah badan. Okey, itu badan kita. Kita rasa dahaga. Okey, kita rasa dahaga dan sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda awal penyakit diabetes. Ataupun kalau boleh katakan bukan awal lah. Kalau awal kita biasa buat ujian darah, kita buat pemeriksaan kesihatan, umur 40 tahun ke atas kita boleh buat pemeriksaan kesihatan. Tetapi bila ada simptom-simptom seperti lemah badan, kerap kencing, kerap minum air, terutama waktu malam, tengah malam kita bangun, itu adalah tanda-tanda di mana kandungan gula dalam badan kita tinggi. Okey, masa tu kena buat ujian darah. Dia senang dia cucuk. Kalau susah nak ni, cucuk dekat ujung jari ni ada alat ukur kandungan gula dalam darah. Okey. Bila kandungan gula dalam darah tadi melebihi 6.1 tadi, okey, dia menunjukkan bahawa badan kita gula dalam badan kita tinggi. Okey. Itu yang boleh tanya? Ya. Kalau darah lebih 6.1 tapi tak ada simptom? Masih lagi sekejap saya daripada tadi ada Ron call. Hello. Ya. Ya, tadi. Nanti saya call balik boleh tak? Tak, pasal saya tengah ada sesi. Nanti saya call balik ya, boleh? Oh, tak ada sini. Okey, nanti hari ini tak ada cukup. Saya ada sesi pembelajaran. Nanti saya call balik boleh? Dalam pukul 1 ni. Okey. Minta maaf ada orang call pasal center. Okey. Kat mana tadi ya? Tak ada simptom. Tak ada simptom. Okey. Terganggu sikit lah bila ada call pasal banyak kali tadi dia call. Dia nak tanya pasal center tadi lah. Okey, berkaitan dengan kandungan gula bila kita cek melebihi 6, okey, tapi tak ada simptom.
kebiasaannya saya akan tanya berapa umur dia. Kerana kadang-kadang bila tak ada simptom, umur dia mungkin dah lanjut, usia penyakit diabetes dia dah lama dan menyebabkan dia tak ada respon kepada simptom-simptom diabetes. Itu kadang-kadang dia cek gula tinggi. Dan satu lagi, katakan dia cek gula tadi 6.1 lebih daripada 6.1. Dan kita kena tanya bila dia cek gula tersebut. Sama ada dia berpuasa. Berpuasa maksudnya lepas makan malam dia tak ada ambil apa-apa makanan dan besok paginya dalam pukul 9, pukul 10 tu dia datang cek, dia cek periksa gula dan didapati tinggi. Bacaan ni adalah bacaan fasting blood glucose. Kandungan gula masa berpuasa. Dan bila kandungan gula berpuasa ni melebihi 6.1, kemungkinan dia ada kencing manis. Itu satu. Satu lagi, bila dia macam dia makan breakfast, lepas setengah jam dia cek tekanan gula. Memang akan, tekanan gula pula. Dia cek level gula. Memang akan tinggi. Jadi bacaan tu tak boleh digunakan. Faham? Okey. Dr. Zajul, nak bagi soalan pada anak buah saya. Ada soalan lain kan? Anak buah saya yang pankreas dia ada tumbuhan. Berapa kilo Encik Amir? Dia bukan kanser, dia tumbuhan pankreas, tumbuhan kecil saja berada dalam tu. Dia mengganggukan dunia sugar. Sekarang doktor bagi dia ubat untuk menaikkan sugar dia. Untuk mengatasi sugar dia memang tak ada dalam so dia makan ubat. So kemudian kita saja suruh dia makan Humulin untuk menstabilkan dia growth tu. Pasal doktor kata dia tak grow lagi, dia masih kecil lagi. So Humulin boleh immune tak dia growth tu. Terima kasih. Itu yang saya katakan tadi. Saya suka kajian yang dilakukan di sini. Okey, kepada mereka yang normal. Okey, bila kandungan gula dia rendah, Humulin ni tak berkesan. Okey, kalau dia makan ubat, doktor tampung dia makan ubat daripada doktor untuk naik kandungan sugar, okey tak? Apa dia? Dia akan makan ubat untuk naikkan sugar dia. So, will balance lah. Sugar dengan Humulin will come together and make it balance, is it? Boleh. Tapi so far saya tak ada. Biasanya kalau kita nak menaikkan gula dalam badan kita, kita ambil glukos. Doktor bagi tahu mungkin glukos atau ubat apa tanya dia anak buah saya. Pasal biasa ubat untuk menaikkan gula dalam badan tak ada. Oh, tak ada glukos lah. Okey. Sama ada kita consume glukos atau kita consume makanan-makanan lain lah. Ya, normally dia glukos. Tak silap saya lah, dia makan glukos. Okey. Dekat sini untuk pesakit untuk pankreas, okey. Kita lihat kepada penyembuhan. Pasal kita jangan tengok Humulin ni bertindak kepada satu macam minggu lepas dia bertindak untuk tekanan darah tinggi. Minggu ni dia bertindak untuk diabetes. Dia bukan macam tu Humulin ni dia masuk, dia bertindak, dia akan cari. Dia akan melihat ada tisu-tisu yang rosak, dia akan memulihkan semua. Jadi tindak balas dalam badan kita ni kompleks. Bukan kita tengok Humulin ni khas untuk diabetes. Bukan. Dia bukan tindak macam tu. Dia kalau kita tengok kesan Humulin dia lebih kepada sistem imun badan kita. Dan sistem imun badan kita ni penting. Sistem imun badan kita ni penting. Related kepada kencing manis. Ada yang tisu-tisu pankreas dimusnahkan disebabkan oleh autoimmune, tindak balas autoimmune di mana badan kita recognize pankreas ni sebagai asing dan dia akan memusnahkan. Dan kita lihat tindak balas Humulin ni dia protect. Dia menghalang tindak balas destruction.
kepada Maknanya dia akan hidup sel sel-sel pankreas. apa yang rosak dalam tu lah doktor. Sel-sel yang mati dalam tu dia akan memperbaiki balik untuk mendapat sel yang baru. Begitu. Kalau kita tengok hemohim ni, dia punya tindak balas dia banyak. Ada yang protektif, ada meningkatkan sistem imun. Itu semua adalah efek-efek yang baik dalam badan kita. Okey, faham? Mana saya advise boleh ambil lah hemohim tu untuk dia. Boleh ambil. Boleh. Yang tu saya doktor. Pasal dia kata dia nak ambil lah. Dia kata minggu ni sini dia pergi cek dia jantung dengan radang-radang. Dia rasa tak ada, dia rasa tak ada siapa. Tapi kena cek dia kata doktor. Pasal dia ada ketumbuhan tu kat pankreas tu. Dia takut ada efek sikit. Itu je. Dia dah pergi berkaitan dengan ketumbuhan tu elok untuk pesakit lah. Berkaitan dengan kanser dan hemohim. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya Ahmad. Saya nak tanya doktor, saya pun baru tahu pasal hemohim semalam. Saya ada kakak, dia asma teruk lah, sangat teruk asma dia. Daripada dia sekolah menengah sampailah sekarang umur dia dah 33. Okey, dia sampai sekarang pun masih lagi dia pakai inhaler, Flexotide, macam-macam jenis. Sampaikan dia kena masuk ward berapa kali. Kadang seminggu tu sampai 3 kali masuk ward. Okey. Lepas tu apa yang pembacaan saya buat, dia kesan daripada apa ubat yang dia ambil daripada doktor memang sangat teruk lah. Contohnya mood swing. Dia sendiri pun boleh mood swing sekejap je boleh tukar, kejap gembira, kejap marah, kejap sedih. Lepas tu dia jadi badan jadi sangat penat, dia jadi letih. Okay, jadi sekarang saya nak tahu doktor, yang hemohim ni boleh tak bantu kakak saya untuk pulihkan dia punya asma? Okey, kalau kita tengok Encik Ahmad tadi? Ya saya. Okey. Encik Ahmad, kalau kita tengok kakak kepada Encik Ahmad ni, okey, dia mempunyai penyakit yang kronik. Bagi saya penyakit kronik lah. Penyakit yang kronik yang kira sel-sel badan dia memang dah custom, dah kata dah biasa dengan penyakit-penyakit ni. Dan penggunaan ubat pun, kalau saya tengok pun penggunaan ubat ni memang kronik. Okey, tindak balas ubat moden, okey, ada side effect dia tu memang tak boleh dielakkan. Dalam perubatan, bila kita merawat pesakit, kita melihat kepada kebaikan dan keburukan. Apabila macam kes-kes vaksin ni juga, okey, vaksin yang ada sekarang ni banyak orang pertikaikan. Tapi kita sebagai pegawai perubatan, sebagai doktor, kita melihat kebaikan dan kita menilai keburukan. Okay, kita kena ada keseimbangan. Tapi dari itu berkaitan dengan penggunaan ubat moden. Okay. Ubat herba dia lain sikit. Okay. Kebiasaannya kalau kita tengok ubat herba ni dia tak ada manipulasi chemical, dia tak ada tambahkan ubat-ubat yang menyebabkan kesan-kesan sampingan tersebut. Okay? Dan kadang-kadang kita tak memahami apa yang menyebabkan side effect tu. Jadi untuk pesakit, untuk kakak Cik Ahmad ni, saya rasa elok ambil hemohim. Dia bukan ubat untuk merawat, dia akan membantu dalam jangka masa panjang. Dan jangan expect makan hemohim dalam masa sebulan 2 boleh sihat. InsyaAllah kalau sihat, Alhamdulillah. Bagi saya, proses penyembuhan kakak Encik Ahmad ni ambil masa. Dan jangan tinggalkan follow up di hospital. Faham Encik Ahmad? Keizinan faham, betul. Keizinan Allah ubat ini kita usaha. Tapi kalau izin pada Allah, dia sembuhlah dia. Itu je. Doktor? Ya. Doktor, saya nak tanya, kalau katalah saya suruh kakak saya ambil hemohim ni, okey, untuk masa yang panjang, tapi dalam masa yang sama dia still kena teruskan juga makan ubat doktor, contohnya ambil inhaler, lepas tu dia punya resdung yang sangat teruk. Sebab kalau katalah dia berhenti saja, tak sampai 1 hari, kata pagi dia berhenti, dalam maghrib tu dia dah mula hingus, dah mula keluar, nafas dah mula sesak. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, maknanya dia kena gerak sekali lah, ambil hemohim dan teruskan juga ubat doktor. Dan bila dia boleh berhenti untuk ambil ubat doktor dan terus 100% dekat hemohim saja? Itu yang saya katakan tadi.
ubat dengan hemohim benda yang berbeza. Ubat dan kalau kita tengok keadaan kakak Encik Ahmad ni, okay, dia satu penyakit yang kronik dan memerlukan ubat. Okay, bila kita nak introduce something baru macam bukan ubat, maksudnya produk-produk herba, okay, kita tak boleh berhenti ubat moden ni secara terus pasal dia bahaya. Itu yang banyak saya katakan kepada etomian lain, even orang lain pun, kalau ingin mengamalkan perubatan alternatif, okay, kita jangan tinggalkan perubatan moden terus menerus. Okay, untuk kakak Encik Ahmad ni, okay, introduce hemohim. Dalam masa yang sama, kena monitor. Kalau dia sakit, kena terus macam biasa apa yang dia sebelum hemohim ni. Okay, untuk sebulan tengok keadaan dia, monitor. Lepas tu bulan berikutnya monitor. Dan kalau katakan kesihatan dia improve, kesihatannya nampak baik, semakin baik, okay, kita boleh perlahan-lahan tinggalkan ubat yang moden ni. Tapi jangan tinggal terus. Dan untuk kakak Encik Ahmad ni memerlukan pemerhatian doktor. Jangan biar macam tu saja, kita ambil ubat, kita ambil hemohim dan bagi biar macam tu. Bagi saya ia satu yang tak praktikal. Okey? Terima kasih. Seterusnya, Prof Muhyiddin ada 3 soalan. Pertama ialah apakah fungsi hemohim bagi membantu keberkesanan insulin dalam darah? Pertama. Kedua, kenapa nama kencing manis? Betul ke air kencing seseorang yang kencing manis, kencing dia betul-betul manis ke? Dan ketiga, seseorang yang sudah kena potong kaki paras bawah lutut, berapa sachet hemohim sehari yang bersesuaian? Okey. Berkaitan dengan tidak balas hemohim. Okey, dalam kajian yang saya sebutkan tadi, okey, dia menarik kajian tu. Dia melihat kepada ini kajian makmal kajian yang melibatkan tikus. Okey. Janganlah saya anggap saya kata kita ni tikus tapi biasanya kajian yang dilakukan di makmal berkaitan dengan tikus. Kajian tikus ni kita ada 3-4 grup, okey, di mana grup-grup tikus ni ada yang tikus yang ada kencing manis, diabetes, okey, ada yang tak ada diabetes, okey, diberi hemohim, okey. Dan kajian ni menunjukkan yang tikus yang ada masalah pankreas dan menyebabkan kandungan gula tinggi ni, apabila kita bagi hemohim, dia menunjukkan kadar insulin dia meningkat. Itu yang jawapan saya soalan daripada Prof Muhyiddin. Dan kepada tikus yang normal, yang tak ada kencing manis tapi diberi hemohim, dia tak ada kesan kepada hemohim. Tak ada kesan kepada insulin. Jadi itulah kalau katakan orang normal ambil ubat, ambil hemohim, okey, dengan orang yang ada diabetes ambil hemohim, kesan dia berlainan tindak balas dia. Okey, mungkin tindak balas hemohim kepada pankreas tak bagi orang yang normal tak ada kesan, tapi mereka yang ada diabetes, ada yang masalah pankreas, okey, hemohim ni memulihkan pankreas, memulihkan pengeluaran insulin. Dan dalam masa yang sama, okey, ada satu lagi saya tak bagi tahu. Tadi saya dah bagi tahu, tak terang saya. Okey, tisu yang di luar, tisu-tisu yang menggunakan glukos, okey, bila insulin ni berkurangan atau tak ada resisten kepada insulin, okey, hemohim ni memulihkan tisu tersebut untuk pengambilan glukos ke dalam tisu. Itu yang menarik berkaitan dengan kajian yang dilakukan ni. Maknanya dia bukan saja melibatkan kandungan gula, tapi melibatkan penyembuhan kepada pankreas yang mengeluarkan insulin,
menyembuhkan pengambilan tisu ke dalam gula, memasukkan gula ke dalam tisu, dia menyembuhkan tersebut. Itu yang dia kontrol kandungan gula dalam darah kita. Di mana kita tahu yang diabetes ni, kandungan gula ni berlebihan dan tak boleh digunakan. Jadi dengan tindak balas hemohim ni, dia memulihkan kembali proses-proses natural yang saya sebutkan tadi. Okey, berkaitan dengan kencing manis, kenapa kita panggil kencing manis dan terminologi Prof. Orang-orang dulu, mungkinlah saya rasa orang-orang dulu kata bila dia yang pesakit ada kencing manis ini ada cerita lah, saya tak tahu betul tak betul. Apabila dia kencing, dia tengok ada semut turun titisan kencing dia. Itu yang orang kata kencing manis. Kalau ikut terminologi dia salah. Itu yang banyak saya katakan, saya tak katakan kencing manis, tetapi saya terpaksa gunakan. Kita cuba guna terminologi diabetes. Diabetes ni lebih appropriate. Even dalam bahasa Melayu pun kita gunakan diabetes. Kalau darah tinggi itu kita gunakan hipertensi. Okey, bukan tekanan darah tinggi. Okey Prof, itu yang soalan kedua. Yang ketiga tadi apa ya? Ketiga, orang yang sudah kena potong kaki paras lutut, bawah lutut. Okey, masalah potong kaki ni adalah pesakit yang terlalu kronik. Dia tak dapat kontrol kandungan gula dan kebiasaannya mereka ni diberi suntikan insulin. Okay. Untuk pesakit yang dah potong kaki, kita boleh bagi hemohim, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama kena monitor kandungan gula. Dan berapa sachet dia tanya? Berapa sachet? Bergantung kepada keseriusan pesakit tersebut. Okay. Kalau katakan kandungan gula dia dalam lingkungan 6.1 ke 8, ini agaran 6.1 itu yang pentingnya kita monitor kandungan gula. 6.1 ke 8 kita boleh ambil 1 sachet setiap hari. Atau 1 atau 2 sachet setiap hari lah, maksudnya pagi dengan petang. Dan kena monitor kandungan gula tu kalau boleh pagi dengan petang juga. Okay. Kalau katakan lebih daripada 8 ke atas, at least 3 kali atau 4 kali sehari. Maksudnya kalau 4 kali sehari itu lepas makan sarapan, lepas makan tengah hari, petang dan malam. 4 kali. Kalau 3 kali itu pagi, tengah hari dan malam. Boleh? Tapi yang penting kena monitor kandungan level gula dalam darah. Seterusnya Husairi, dia berkata saya sekarang makan ubat hospital untuk kencing manis dan untuk jantung. Sebab baru-baru ini saya kena minor heart attack. So soalan saya, waktu yang sesuai untuk saya makan hemohim ialah waktu bila? Kalau katakan untuk siapa tadi, untuk Husairi. Husairi 2 kali sehari lah. Kalau saya suggest 2 kali sehari, pagi dengan petang. Kalau rasa keadaan tak ni, kena rasa diri sendiri boleh sampai 3 kali sehari. Okay. Dan elok untuk prevention penyakit jantung, penyembuhan, pemulihan kembali sel-sel jantung tu. Seterusnya Encik Ilhami tanya, seorang lelaki berumur 49 tahun mengalami BP 140 hingga 150 over 90 hingga 100 dan makan hemohim dah 2 tahun, 1 sachet sehari, dan sekarang dia bermula dengan 2 sachet sehari. Latest check pun BP tak berubah, so dia nak mohon dapat penjelasan. Dari segi pesakit ini, itu yang saya katakan, kadang-kadang tindak balas badan kepada
penyakit dan tindak balas badan kepada produk yang kita ambil. Ada setengah tu dia ada nampak proses penyembuhan dan ada setengah orang tu tak respon kepada penyembuhan. Jadi kalau katakan pesakit ni, kalau katakan dia tak ambil Imohim, pasal Imohim ni bagi saya lebih kepada penyembuhan yang lain, peringkat-peringkat organ-organ yang lain. Dan Imohim dan tekanan darah ni, ada yang respon. Bagi saya ada yang respon, ada yang tak respon. Itu yang saya rasa kalau katakan yang tak respon tu, jangan anggap Imohim ni tak berkesan untuk badan dia. Mungkin kesan kepada efek-efek yang lain. Contoh, efek sakit kepala, efek kepada jantung, efek kepada buah pinggang. Pasal darah tinggi, kalau ikutkan bacaan tu, tak terlalu tinggi sangat. Tak terlalu tinggi. Tetapi penyakit darah tinggi ni, komplikasi dia boleh menyebabkan kepada kerosakan kepada buah pinggang, boleh menyebabkan kerosakan kepada hati dan kerosakan kepada jantung. Okey? Boleh. Untuk pesakit ni saya suggest ambil 2 sachet setiap hari. Boleh extend, boleh increase kepada 3 kali sehari. Seterusnya, Pauline tanya, doktor, pasien ini berumur 40 tahunan. Kenapa bila ambil hemohin, usus kencing sakit? Dia sudah try 3 kali, tak makan tak sakit. Tapi bila makan hemohin sakit lagi. Jadi dia tanya kenapa. Dia sakit usus, tak faham Dia cakap bila ambil hemohin, usus kencing sakit. Usus kencing. Semasa kencing tak? Usus. Dia punya saluran sakit ke? Okey. Satu yang kalau Imohim ni dia lebih kepada produk-produk herba dan pengambilan air penting. Jadi kalau katakan untuk mengurangkan rasa kepedihan masa sakit tu, masa ni, cuba ambil Imohim dengan pengambilan air yang banyak lah. Okey. Okey, seterusnya ini soalan dari Jazzy Delatado dekat Australia. Sebab dia tak faham bahasa Malaysia, so I will read the question in English. Jazzy, this is your question. My husband has type 2 diabetes. Is it diabetes? Yeah. He has his routine blood test every 3 months. He's on watch last year together with metformin. His fasting glucose is in normal range, 5.1 mmol/L on 10 of November last year and 5.7 on 12 February. As a doctor, when will you consider lowering his metformin prescription, or is there even a chance for him to become considered as non-diabetic? Mungkin yang ni awak kena balas dalam bahasa Inggeris sebab dia tak faham bahasa Malaysia. Tadi tersekat lah Caroline. Oh, sorry. Okay. Husband dia has type 2 diabetes. Ada routine blood test every 3 months. He's on 1 gram metformin twice a day. Okay. And since taking 3 to 4 hemohin a day since August 2020, his fasting glucose is 5.1 on 10 November and on 12 February is 5.7. So she's asking, as a doctor, when will you consider lowering his metformin prescription? Or is there even a chance for him to be considered non-diabetic in future? Okay, when look into the fasting blood glucose, okay, 5.1 and 5.7, it is considered as normal. Okay, but bear in mind that the patient is taking metformin. Patient is taking anti-diabetic drugs. Maybe that's because of that. The fasting blood sugar is lower, normal range. And for me, when he takes Hemohim, okay, at the same time, he can increase the frequency of taking metformin. That means instead of taking daily, he can take alternate day.
like today is taking metformin, tomorrow rest for 1 day and taking back metformin 2 days after that. Okay, and hemohim he should continue, and after 1 or 2 weeks doing that, okay, monitor the fasting blood sugar, and if possible, you try to take to get the glucometer. Glucometer, that means the one that we prick and we check our blood sugar level at home. Okay, no need to go to clinics or hospitals. Okay, if possible, because this kind of patients, I would like to suggest to buy this glucometer and to monitor the blood sugar level every day if he intend to reduce or stop the metformin. Okay, got it? Yeah, understand? Okay, Jazzy, are you there? Do you want? Are you? Do you understand his answer, or do you want to unmute your mic? Yeah. Thank you very much. Yeah, we already have the glucometer at home. So that's good. Yeah. Okay, if you want to control, because usually I suggest to my patients like this. Okay, since hemohims have a very good effects on diabetes, I would like to suggest this kind of monitoring, and at the same time, try to reduce intake of metformin. Okay. The main important things that you have to do is to monitor the blood sugar level every day if possible, or every 2 or 3 days once. Okay? Yeah. Okay, we'll do that. Thank you very much, Doctor. Okay, seterusnya dari Visiong. Doktor, can you, dia nak tanya tentang glucose diabetes screening berbanding dengan HbA1c screening. Apakah perbezaannya? Okay, HbA1c screening dia actually dia reflect kepada pemakanan kita sebelum ni. Kalau kita ambil ubat, okay, HbA1c menunjukkan sama ada kita compliance ke atau kita tak. Sama ada kita betul-betul, pasal ada setengah pesakit, okay, bila dia datang nak jumpa doktor, okay, dia akan puasa. Dia akan tak makan gula, tak makan apa. Untuk 2-3 hari dia datang, dia cakap, okay doktor, blood sugar saya elok. Tapi kalau kita buat HbA1c ni, okay, dia reflect pada sebulan 2 kontrol gula untuk sebulan 2 sebelum ni. Jadi kita sebagai doktor, bila kita nampak ujian HbA1c ni normal, maksudnya kontrol gula untuk sebulan sebelum ni adalah bagus. Maksudnya patient compliant to the medication or whatever the blood control activity. Tapi kalau katakan HbA1c ni tinggi, maksudnya tapi HbA1c ni lebih daripada normal, bacaan dia tinggi daripada normal, tapi blood sugar dia rendah, ia menunjukkan yang pesakit ni tak compliant kepada ubat, tak betul-betul kontrol dia punya kandungan gula, tak betul-betul kontrol dia punya pemakanan dan sebagainya. Okay? Jadi HbA1c ni tak boleh tipu doktor lah. Okay, Visiong okay ya? Yes, doctor. Yeah, I agree with you lah, because I was also explained on that HbA1c also. Kalau ada orang sebelum pergi buat blood test, dia orang amalkan good diet. So normal blood test may not be that accurate lah. So HbA1c itu tak boleh menipu doktor lah. Tapi Visiong, matlamat dia untuk siapa? Untuk doktor ke untuk diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. But I think normally glucose blood test will be a normal glucose blood test, bukan HbA1c. Then may give, I won't say false reading lah, because
maybe beberapa hari tu dia memang control dia punya diet and all that. Tapi itulah bagi saya, kalau katakan nak jumpa doktor, kita nak bacaan elok, itu tak sesuai lah. Tapi kalau kita tengok HbA1c ni, kita boleh tahu yang pasien ni dia tak kontrol masa depan doktor, dia tak kontrol. Bila nak jumpa doktor dia baru kontrol. Jadi tak benefit kepada pesakit tu lah. Yes, agree, doctor. Thank you. Okay. Just want. I know the answer, but maybe just explain to the audience lah. Explain to the audience. Okay. Thank you. Kongsi. Okay, kita dah 12.20, tinggal 4 soalan. Seterusnya ialah dari Zahid Khan. Dia cakap tentang thalassemia sama ada hemohin boleh membantu. Dan kedua soalan dia ialah apakah perbezaan di antara herbal, drug dan sintetik dari segi perubatan. Okay. Berkaitan dengan thalassemia ni, dia adalah penyakit genetik. Penyakit turun-temurun, maksudnya ada something genetik yang tak boleh ditukar lah. Macam mana pun kita nak tukar genetik ni, macam kita faktor-faktor yang menyebabkan kanser. Kanser menukarkan genetic cells daripada normal kepada tak normal dan menyebabkan kanser. Tapi penyakit thalassemia ni dia datang dari turun-temurun daripada parents kita dan dia akan ada dalam badan kita. Nak kata hemohim ni akan menukar genetik thalassemia ni, saya tak pasti. Pasal so far tak ada kajian menunjukkan yang hemohim ni benefit kepada pesakit thalassemia. Tapi saya tengok pada persepsi yang lain, okay, dia dapat membantu sel-sel, pemulihan sel dan sebagainya. Jadi genetik memang tak boleh tukar, tapi dari segi sel, red blood cell dia, pengambilan fungsi sel dalam badan dia boleh membantu pesakit thalassemia ni. Jadi bagi saya elok, sesuai untuk dimakan. Okey, yang kedua berkaitan dengan herbal, drug dan sintetik. Herbal adalah produk-produk natural, produk-produk yang datang daripada pokok-pokok, ekstrak daripada pokok dan kita makan. Itu adalah produk-produk herbal. Okey, sintetik ni adalah ubat yang dibuat di makmal. Okey, dia mungkin dia menggunakan ekstrak daripada pokok-pokok, kadang-kadang ekstrak yang diorang create sendiri daripada chemical dan sebagainya. Itu adalah sintetik. Dan satu lagi apa dia? Herbal drug sintetik. Drugs. Apa perbezaan di antara tiga? Okay. Macam drugs ni lebih kurang sintetik lah, pasal drugs ni berkait rapat dengan sekejap hello. Ya. Sorry. Nanti saya call balik boleh tak? Saya ada kelas. Kejap lagi saya call. Okey. Yang sintetik ni macam yang pernah saya buat kajian di Tokyo University, di mana kita masa tu saya buat ekstrak amino acid, kita cantumkan amino acid ni, jadikan dia satu ubat yang boleh memulihkan, yang boleh digunakan sebagai ubat untuk merawat penyakit. Dan drugs ni pun lebih kurang sama. Sintetik ni dia lebih kepada chemical lah. Teknologi kita buat ubat ni, tapi dua ni beza dengan herbal. Herbal adalah ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, Puan Mawar bertanya, seorang pesakit diabetes yang mengamalkan 2 sachet sehari mudah jadi hypo. Perlu tak dia tambah sachet lagi? Tak perlu. Pasal hypo ni satu
keadaan yang membahaya. Jadi kalau katakan siapa yang ada diabetes, okey, bila ada rasa berpeluh, tiba-tiba dia rasa tak selesa, okey, dia rasa macam rasa nak pitam tu, maksudnya itu adalah keadaan hypo. Dan rawatan untuk hypo ni kena bagi gula immediate. Kalau katakan dia berlaku di rumah, okey, kita ambil satu sudu gula kita bagi. Kalau dekat luar ada gula-gula, okay, kita bagi terus. Jangan tunggu atau bawa ke klinik. Okay, penyakit hypo ni kita kena tahu macam mana nak identify, macam mana sebagai pesakit kita kena tahu apa kondisi dia. Yang tadi yang saya katakan tadi, berpeluh, tiba-tiba rasa nak pitam dan sebagainya. Okay? Dr. Tajo? Yeah. Caroline, can I just share? Okay, I've got my mom is a diabetic lah. So talking about hypo, I just want to share something. Ada satu malam agak lewat dia terjadi hypo, tapi tak ada orang tahu. So as Chinese, they believe ada kerasukan beberapa benda-benda halus yang mengacau. So they refuse to bring for medical attention. So when I got there, I said no, go for medical attention. So because for hypo person, she went into his hallucination already. So what I'm trying to say is go for medical doctor. Don't try to go for this bomo thing first. Get medical attention first. That's my point, doctor. Tapi itulah Wisiong, berkaitan dengan hypo ni, sekurang-kurangnya sebelum kita bawa ke klinik, okay? Kalau kita tahu yang pesakit ni diabetes, okay? Bila dia hypo tu lah tadi, dia jadi halusinasi macam-macam lah. Pasal dia terjadi kepada mak saya juga, walaupun saya doktor, tapi kadang-kadang kita tak ambil tak ambil berat tentang kondisi parents kita dan sebagainya. Tapi bila kita nampak ada macam parents kita berpeluh tiba-tiba dan meracau, kita just bagi dulu gula sebelum kita bawa ke klinik. Okey, pasal keadaan ini amat kritikal dan penting. Pasal apa? Pasal bila keadaan hypo ni dia boleh menyebabkan komplikasi yang lebih teruk lagi. Okey, terima kasih Wisiong. Okey, kita akan berakhir selepas 3 soalan ini ya. Okay. Dari Ashadi, dia berkata hemohim tak respon apa-apa dengan badan saya. Sebab apa yang dia buat ialah beliau makan 1 sachet setiap hari selepas sarapan pagi dan untuk 1 bulan. Tapi macam tak ada efek. Okey. Satu yang objektif utama lah makan hemohim tu, apa yang sakit. Kadang-kadang saya kena tanya dululah. Kalau orang yang katakan makan hemohim ni tak ada efek, kenapa dia makan hemohim tu? Encik Ashadi boleh sharing? Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, saya makan hemohim dulu sebab saya dah masuk 40, so saya suspend. Tapi macam body saya tak ada sakit apa lah. Last kali saya buat general treatment pun memang tak ada apa-apa. Darah tinggi semua tak ada lah. Cuma diabetes tu atas pagar. Tu saya bila saya dengar doktor cakap pasal bila 40 tu kena jaga, so saya pun nak try to detect apa yang I sakit lah. In fact, my wife dia ada GERD semua. Bila dia makan hemohim tu, dia hemohim attack dia punya GERD, dia punya semua sakit dia lah. Yang dia sakit tu semua dia attack lah. Lepas tu dah okey. Itu saya nak merasa tu, kalau takut saya ada sakit apa kan, saya nak rasa benda tu lah kan. Takutlah itu dia. Okey, maksudnya pasal kalau katakan kita normal, okey, kita normal dan kita tak ada penyakit apa-apa, okey, hemohim ni dia mungkin ada tindak balas kepada sel-sel organ-organ yang kita tak tahu ada penyakit. Contoh penyakit buah pinggang. Bila ada penyakit buah pinggang tu, bila ada simptom, maksudnya 90% buah pinggang tu telah rosak. Jadi kalau dia sakit sikit-sikit, kita tak rasa apa. Jadi kita tak tahu. Itu yang kesan hemohim ni kepada orang yang normal, biasanya dia takkan rasa apa-apa lah. Tapi kalau katakan dia ada sakit
sakit sendi-sendi, dia akan rasa. Tapi apa yang penting kat sini, okey, kita tak tahu penyakit kita. Okey, tapi kita cuba nak elakkan kita mendapat penyakit. Itu yang kita makan. Kalau saya suggest makan Hemohim, satu sachet sehari pun dah cukup untuk orang yang normal. Okey, kalau kata ada yang sakit-sakit sikit-sikit tu, kita tambah kepada 2 sachet sehari dan seterusnya. Okey, faham Jadi nak kita expect kita makan Hemohim tu, kita boleh rasa kepada Encik Asadi ni memang susah lah. Tapi kesan dia yang kita tak nampak dan ke masa panjang. Okey, faham Mungkin juga ada orang yang ingat makan Hemohim boleh awet muda lah sebab dia. Betul, boleh awet muda. Pasal apa? Pasal dia kesan dia kepada kulit, kesan dia. Kalau katakan orang, kalau siku ni, kadang-kadang orang biasanya siku ni dia akan keras. Dia akan kematu. Dia ni. Tapi kalau katakan amalkan Hemohim, kalau nak rasa perubahan lah, cuba amalkan Hemohim, dia akan rasa siku ni elok, macam nak katakan macam baby tak adalah. Tapi elok daripada dia kematu tu. Okey. Okey, dari Tong dia tanya Hemohim boleh tak membantu jantung lemak atau tidak? Orang ni sudah berumur 70-an. Itu yang pentingnya 70-an jantung kita cuba elakkan daripada mendapat komplikasi. Kadang-kadang kita cuba elakkan mendapat penyakit. Tapi bila usia meningkat, penyakit tu sama ada dia datang awal atau dia lewat. Kalau datang awal kita tak buat apa-apa, kita tak amalkan gaya hidup sihat, penyakit tu akan datang awal. Tapi kalau katakan kita amalkan yang contoh tadi umur 30, 40 tahun ke atas tu, kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita cuba elakkan dapat penyakit, okey, kemungkinan penyakit yang akan datang tu kita dapat delay dia. Okey, dan cuba insya-Allah kalau elok kita cuba dapat elakkan daripada mendapat penyakit. Itu yang saya katakan tadi, makanan Hemohim ni sebagai makanan suplemen. Okey, dia ada bertindak membantu dan ada masa dia akan memulihkan. Okey. Okey, 2 soalan terakhir. Satu ialah dari Ilhami. Dia bulan lepas beliau jatuh dan cedera di kawasan lutut. PCL dan LCL tear. Dan dia boleh berjalan sedikit. Dia nak tanya sama ada Hemohim boleh membantu untuk menyembuhkan ligamennya. Elok makan untuk penyembuhan. Pasal banyak kajian nyatakan kalau kita baca sendiri tentang Hemohim, memang dia ada proses pemulihan sel. Itu penting. Yang untuk pesakit tadi tu, okey, memang elok untuk dia memulihkan, mengembalikan balik sel-sel pulih. Okay. Kalau katakan dia, saya suggest 1 pagi 1 petang, 2 sachet sehari Okey. Sekarang kita tiba ke soalan yang terakhir. So Dr. Tajo boleh berehat. So banyak kerja kan setiap hari hujung minggu. Okey, Muni Julian bertanya, kawan saya dan isteri dia mula memakan Hemohim tetapi gastrik mereka keluar. Saya dapat tahu bahawa mereka makan malam. Mereka makan Hemohim pada waktu malam selepas makan dinner 1 jam kemudian. Dia tanya sama ada ini adalah tindak balas positif. Okey, berkaitan dengan Hemohim dan gastrik. Okey, Hemohim itself tidak dapat memulihkan gastrik dalam jangka masa yang pendek. Dia memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi untuk pesakit-pesakit gastrik ni, okey, yang penting saya ada video saya, ada benda-benda yang kita boleh makan, ada benda yang tak boleh kita makan. Contoh kopi Arabica cafe saya tak pasti. Tapi kopi yang ada di pasaran yang luar sana tu memang untuk pesakit gastrik tak boleh minum. Kalau minum memang dia akan terus sakit. Jadi untuk pesakit yang ada gastrik ni Hemohim
dapat membantu tetapi memerlukan ubat-ubatan lain juga. Okey. Sorry doktor, saya Muni. Ya, ya. Dia tak ada gastrik, tapi selepas dia consume Hemohim selepas dinner malam, then dia dengan isteri dia macam rasa gastrik. Sudah consume 1 minggu macam tu. Acid reflux Kalau katakan macam tu, cuba berhenti dulu makan Hemohim. Okey, jangan makan Hemohim. Jangan makan waktu malam. Okey, kalau masih lagi kata ada tindak balas tersebut, kita cuba tukar daripada malam kepada siang. Okey. Kalau masih lagi ada rasa tu, saya suggest ambil probiotik dulu. After sometime macam seminggu 2, probiotik plus Hemohim. Boleh? Puan Muni. Okay, thank you Dr. Tajul. Okay, kita sudah 12.35. So Dr. Tajul, kita akan berakhir hari ini dan bersambung minggu depan. Ada apa-apa nasihat for today untuk hari ini? Okay, berkaitan dengan sofa yang saya bincangkan tentang hypertension dan diabetes dan penggunaan Hemohim. Okay, mungkin minggu depan saya akan fokus kepada gastrik. Benda ni penting juga. So far yang kajian memang diabetes ada kajian berkaitan dengan tindak balas Hemohim dan penyembuhan diabetes. Dan tekanan darah just based on testimoni. Dan saya nampak penggunaan Hemohim ni, okay, kita jangan anggap dia sebagai ubat yang akan replace ubat. Okay, kita anggap dia sebagai makanan suplemen yang boleh membantu dan boleh menyembuhkan. Macam tadi yang kes injured, yang cedera dan sebagainya, ia betul-betul boleh menyembuhkan dalam jangka masa tertentu. Okay. Itu dah, kalau boleh kita dapatkan orang kata maklumat yang betul daripada doktor lah. Kalau boleh jangan elakkan diri daripada doktor. Dan kalau boleh kata betul-betul kepada doktor. Ada setengah doktor mungkin dia boleh terima, ada setengah tak terima. Tapi saya boleh. Dan saya ada masa saya saya test di Bertam Arif Center di Kuala Batas, Education Center, dan saya fokus kepada kesihatan dan bisnes. Okay, kalau siapa yang ingin, insyaAllah saya akan adakan satu sesi sejam setiap hari di Facebook saya, di center berkaitan dengan kesihatan dan produk-produk kesihatan. Okay, itu sajalah. Kalau boleh next week saya akan fokus kepada gastrik dan usus baliklah. Peranan usus, peranan gastrik dan peranan